Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan. Kami akan membentangkan laporan penilaian untuk tujuan pengambilan tanah daripada kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Muhammad Ida Hamola, Nur Hidayah, Nazura, Sofia dan juga Lentin Min. Bagi maklumat kajian kes kami, iaitu bertempat di Hulu Terengganu bagi tujuan pengambilan membina pejabat-pejabat kerajaan sebagai pusat pentadbiran daerah Hulu Terengganu. Penilaian yang dibuat iaitu 1 hari bulan November 2020 dan tarikh lawat periksa iaitu pada 6 hari bulan November 2020. Jumlah lot terlibat iaitu 115 lot tanah milikan persendirian yang terlibat. Alamat lokasi tanah pengambilan iaitu di kawasan Batu 23 Bukit Paya, Kayu Ara, off Jalan Kuala Berang, Kuala Terengganu, Mukim Kuala Berang dan Mukim Tanggul. Pembangunan yang sedia ada di kawasan tersebut iaitu pejabat-pejabat pentadbiran kerajaan iaitu Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Terengganu, Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu dan juga sekolah. Seperti anda dapat lihat di skrin anda iaitu lokasi tanah daripada pandangan atas menggunakan Google Maps. Kawasan pengambilan ini berada bersebelahan Jalan Angelika Kuala Terengganu dan bersebelahan Hospital Hulu Terengganu. Pada gambar seterusnya iaitu pelan tapak kawasan pengambilan. Gambar seterusnya pula iaitu cadangan pembangunan yang pihak kerajaan ingin lakukan. Seterusnya, gambar lokasi tapak pengambilan pada masa sekarang. Terdapat bangunan JKR yang berada berhadapan dengan tapak kawasan pengambilan. Seterusnya, saya akan terangkan prosedur pengambilan tanah. Di sini terdapat 6 proses. Proses yang pertama ialah proses permohonan di mana notis bahawa tanah berkemungkinan akan diambil dikeluarkan menggunakan borang A dan notis ini ditampal di tempat-tempat tertentu bagi tujuan pemberitahuan kepada umum dan berkuat kuasa selama 6 bulan sahaja. Kemudian, jika tanah memerlukan siasatan secara lebih terperinci, borang B akan dikeluarkan untuk membenarkan pegawai masuk dan membuat kajian ke atas tanah. Seterusnya, pengisytiharan pengambilan yang dicadangkan dibuat menggunakan borang D di mana PBN akan meneruskan pengambilan dan pengisytiharan tersebut. Bersama dengan ini, disertakan sekali borang C iaitu jadual tanah yang terjejas dengan pengambilan yang mengandungi senarai nombor pemilik, lot tanah serta pelah pengambilan yang terlibat. Proses kedua ialah penandaan kawasan yang dilakukan pada kawasan yang terlibat dan catatan dibuat di atas dokumen hak milik yang berkaitan. Penandaan ini bertujuan bagi mengenal pasti elemen yang terlibat, bagi memudahkan penentuan jumlah pampasan dan bagi memudahkan tuntutan orang yang berkepentingan. Proses ketiga ialah proses siasatan dengan mengeluarkan notis borang A. Tarikh siasatan ditentukan untuk mendengar segala tuntutan pampasan ke atas tanah dan notis ini ditampal di pejabat tanah, papan kenyataan awam mukim iaitu Mukim Kuala Berang dan Tanggul dan di tempat-tempat yang sesuai. Notis ini juga diserahkan kepada mereka yang terlibat. Kemudian, orang-orang yang berkepentingan diminta untuk mengumpulkan bukti kepentingan mereka melalui borang F iaitu notis menghendangi keterangan secara bertulis. Proses yang keempat ialah pembayaran pampasan di mana pentadbir tanah menyediakan awak pampasan secara bertulis melalui borang G bagi tanah yang terlibat dan jumlah bagi setiap orang berdasarkan kepentingan masing-masing. Mereka yang terlibat di sini adalah 33 pemilik di Mukim Kuala Berang dan 1 pemilik di Mukim Tanggul. Selepas itu, pentadbir tanah menyerahkan notis melalui borang H iaitu notis award dan tawaran pampasan kepada setiap orang tersebut. Semasa menerima borang H ini, pemilik tanah ada 3 pilihan sama ada menerima pampasan, menerima dengan bataan atau tidak menerima. Kemudian, pembayaran pampasan akan dilakukan dengan segera. Proses kelima ialah pengambilan milikan tanah yang dibuat melalui pengeluaran borang K iaitu notis bahawa milikan tanah telah diambil. Borang ini diserahkan kepada penduduk atau ditambah di atas tanah jika penduduk ini tidak dijumpai. Setelah saja borang K ini didaftarkan dalam hak milik, secara automatik tanah yang terlibat menjadi tanah kerajaan. Dan proses yang terakhir ialah rujukan ke mahkamah oleh pentadbir tanah melalui borang M jika terdapat bantahan oleh mereka yang terlibat termasuklah agensi pemohon. Bantahan ini boleh dibuat melalui borang N dan perlu disertakan dengan bayaran deposit tertentu. Selepas borang N diterima semula, pentadbir tanah akan merujuk ke mahkamah dengan menggunakan borang O. Tetapi dalam kajian kes kami, tiada proses rujukan ke mahkamah kerana semua pemilik tanah bersetuju dengan pengambilan. Seterusnya kita akan lihat data lot-lot yang terlibat dalam pengambilan balik tanah ini. Jadi, melihat kepada jadual yang dipaparkan, kita dapat lihat terdapat 2 mukim yang terlibat iaitu Mukim Tanggul dan Mukim Kuala Berang.
dengan jumlah keseluruhan 119 lot yang mana dimiliki oleh 34 orang pemilik. Melihat kepada jumlah keluasan tanah yang terlibat adalah seluas 13.8897 hektar ataupun bersamaan dengan 34.32220 ekar. Di sini kita dapat lihat beberapa senarai maklumat bagi data tanah-tanah yang terlibat. Untuk data penuh, anda boleh menekan link di chat box. Di dalam kes pengambilan balik tanah ini, terdapat 3 buah bangunan kediaman yang terlibat sama, yang mana dimiliki oleh Encik Abdul Aziz bin Ma'amin, Puan Nurgayah binti Ma'amin dan juga Puan Rohani binti Ma'amin. Ketiga-tiga buah rumah ini berada di atas lot yang sama, iaitu di atas nombor lot 5499. Seterusnya kita akan lihat pada data bangunan kediaman yang disewakan, yang mana bangunan kediaman ini berada di atas nombor lot 2495. Di atas lot kediaman ini terdapat 4 buah rumah berkembar satu tingkat yang mana telah disewakan. Jumlah sewaan adalah sebanyak RM500 sehingga tahun 2010 dan RM700 daripada tahun 2010 hingga 2020. Data bagi jumlah sewaan ini didapati daripada tuan rumah. Seterusnya kita akan lihat pada data tanaman pertanian yang terlibat. Di atas tanah pertanian ini telah digunapakai untuk penanaman padi yang mana meliputi keluasan tanah seluas 1.6366 hektar ataupun bersamaan dengan 4.041 ekar. Bagi penghasilan padi adalah sebanyak 65 guni per hektar bagi setiap musim dan bagi setahun terdapat 3 kitaran musim. Harga bagi seguni padi adalah sebanyak RM55 dan untuk kos operasi pula adalah sebanyak RM1,800 per hektar bagi setiap musim. Bagi penentuan nilai pasaran, terdapat 8 faktor yang dititikberatkan, iaitu tarikh nilaian yang dibuat, keluasan tanah yang terlibat di dalam pengambilan, lokasi dan kedudukan lot, status rancangan tanah tersebut, keadaan fizikal lot-lot yang terlibat dan juga tempoh pegangan hak milik ataupun pegangan bebas dan juga keadaan di atas tapak tersebut. Kami akan meneruskan pembentangan dengan penilaian pampasan yang mana merangkumi kaedah-kaedah penilaian serta senarai pampasan. Di sini kita dapat lihat 4 kaedah yang digunapakai dalam penilaian seperti yang pertama kaedah perbandingan, kaedah kos, kaedah pelaburan dan juga kaedah keuntungan. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai kaedah-kaedah tersebut secara terperinci. Bagi kaedah yang pertama iaitu perbandingan, beberapa tanah-tanah yang sebanding telah digunapakai. Faktor seperti lokasi, saiz, jenis pegangan, bentuk muka bumi dan lain-lain diambil kira. Kaedah kedua iaitu kaedah kos pula digunapakai dengan mengira kos pembuatan bangunan tersebut. Kajian pasaran barangan telah dilakukan oleh pihak kami. Bagi kaedah ketiga iaitu kaedah pelaburan pula, ianya mengambil kira mengenai nilai sewaan bulanan. Kaedah keempat pula iaitu kaedah keuntungan adalah kami melakukan penilaian untuk tanah tanaman padi. Penilaian ini hanya dibuat bagi tujuan pengkajian sahaja dan tidak digunapakai untuk pembahagian pampasan kepada pemilik. Sebelum kami membentangkan tentang pengiraan dalam pengaedah perbandingan, izinkan saya mengingatkan anda semua tentang data-data ini boleh didapati di dalam link yang disediakan sebentar tadi. Berbalik kepada pengiraan yang ditunjukkan, terdapat 6 perbandingan di dalam kaedah perbandingan yang kami guna pakai ini. Dan bagi setiap perbandingan telah dilakukan penyelarasan. Di akhir perbandingan, kami telah membuat purata bagi penyelarasan dan hasilnya adalah kami mengemukakan bahawa 941,000 adalah harga bagi sehektar tanah. Oleh itu, nilaian bagi keseluruhan tanah terlibat dalam pengambilan ialah RM13,70,207.70 bagi 13.8897 hektar. Kami akan membentangkan kaedah kos pula dan di sini anda boleh lihat pengiraan secara terperinci bagi rumah milik Abdul Aziz bin Ma'amin yang merupakan sebuah rumah satu tingkat binaan kekal. Di akhir penilaian menggunakan kos ini, anda boleh lihat bahawa nilaian bagi rumah tersebut adalah sejumlah
RM94,600. Seterusnya adalah bagi rumah kediaman kedua milik Rogayah binti Mak Amin, yang mana hasil bagi pengiraan adalah sebanyak RM58,000. Dan yang terakhir adalah bagi rumah milik Rohani binti Mak Amin dengan nilaian akhir sebanyak RM37,500. Bagi kaedah pelaburan pula, kami telah membuat penilaian terhadap satu lot, iaitu lot 2495, yang mana pemilik tanah telah membuat rumah sewa di atas tanah tersebut. Daripada kaedah pelaburan yang telah dibuat, hasil daripada pengiraan adalah sebanyak RM124,506.41 bagi nilaian bagi sebiji rumah. Oleh yang demikian, apabila nilaian ini didarabkan dengan 4 biji rumah yang sama yang terdapat di atas lot tersebut, nilaian akhir adalah sebanyak RM498,025.64. Sebelum kami meneruskan pembentangan mengenai kaedah yang terakhir ini, suka kami ingatkan bahawa data-data seperti yang dipaparkan boleh didapati di dalam link yang berada di dalam chat box. Baik, berbalik kepada kaedah keuntungan ini. Kaedah ini telah digunakan pakai ke atas hartanah lot 2489 yang mana mengusahakan aktiviti tanaman padi. Daripada pengiraan ini, jumlah akhir bagi pengiraan kaedah ini adalah sebanyak RM145,248. Walau bagaimanapun, nilai ini tidak diguna pakai kerana untuk tujuan pembayaran pepasan, nilaian perlulah mengambil kira kaedah-kaedah yang menawarkan nilaian yang lebih tinggi, dan di dalam kes kami, nilaian yang lebih tinggi adalah pada kaedah perbandingan. Bagi mengakhiri segmen pembentangan daripada kumpulan kami akan menceritakan ringkasan senarai pampasan. Untuk jumlah keseluruhan nilai pampasan bagi tanah adalah bernilai RM13,070,000. Bagi jumlah pampasan untuk bangunan pula adalah sejumlah RM688,125.64 dan nilai akhir pampasan bagi tanah dan bangunan adalah sejumlah RM13,258,125. Kesemua nilai pampasan adalah akan diberikan kepada 34 orang pemilik berkepentingan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami.